Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada pihak penganjur kuliah kita pada pagi ini, iaitu rakan-rakan Muslimah ataupun Biro Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9, insya-Allah. Dan terima kasih juga pada semua yang bersama pada pagi ini dalam live kita. Teruskan share, teruskan menonton, teruskan komen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi ganjaran-ganjaran pahala kepada kita semua, insya-Allah. Itu dia. Baik. Pagi ini seperti biasa saya akan menyambung lagi siri kuliah online kita yang telah kita buat beberapa slot dah, lama jugalah kan, beberapa siri dah kita buat secara maya ni, dan rasanya 2 minggu akan datang pun kita sambung lagi secara alam maya juga, memandangkan besok bermulanya PKP, insya-Allah di Selangor lah, dan 6 negeri yang lain lah, insya-Allah. Baik, kitab saya, kitab hijau ni, kitab lama, muka surat 707. Kitab lama, muka surat 707, di bawah tajuk fasal yang pertama, di perenggan bawah sikit tu, masih dalam persoalan kutuk mengutuk. Tu dia tajuk dia kan. Masih lagi lah kita bincang sambungan 2 minggu yang lepas, ya. Kalau ada rakan-rakan muslimat yang memiliki kitab yang lain, boleh catatkan muka suratnya di ruangan komen lah, insya-Allah. Boleh jadi rojokan kepada sahabat kita yang lain. Baik, kita bacakan kitab ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang pertama, mengutuk seorang Muslim yang baik-baik
haram hukumnya dengan ijma', yakni kesepakatan para alim ulama. Okey. Ini asas. Ini asas. Penulis kitab ni kata mengutuk orang Islam yang baik hukumnya haram atas sepakat jumhur ulama. Maknanya bahasa mudah dia, jumhur ni makna majoriti lah. Maknanya tanyalah mana-mana ulama ke kan, ustaz ke, boleh ke ustaz, boleh ke kita kutuk orang Islam yang baik-baik ni? Semua akan jawab haram, yakni tak boleh. Nanti akan timbul pula dalam kepala kita, ustaz, kalau macam tu kutuk orang-orang jahat okey tak? Kan? Sebab kita ni, bukan kita lah kan, sebahagian orang lah, segelintir manusia, kerja ni boleh mengutuk tu kira puas lah hidup dia. Kan? Ataupun sehari dia tak boleh kutuk orang ni, dia tak senang duduk kan. Ada ke orang macam tu? Kan? Ada juga kan, no? Tapi harap-harap bukan kita lah kan. Saya percaya tuan-tuan, ibu-ibu yang menonton live ni orang baik-baik. Tu dia. Ahli syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Ya, kita doa baik-baik lah pagi-pagi Selasa ni kan. Nak hiburkan hati kita yang mungkin sedikit tertekan dengan PKP yang diumumkan semalam kan. Tapi tak ada tertekan apa pun. Sebenarnya kita pun dah hampir setahun dah kan kita jalani suasana itu. Cuma bila kes tinggi diketatkan sikit, tu dilonggarkan sikit, gitulah kan. Benda sama je kan, kita jalani hidup tu rutin dia macam biasa juga. Okey, so balik cerita kita tadi. So makna asasnya ialah tak boleh kita hina atau kutuk atau maki orang-orang Islam yang baik. So balik soalan tadi, boleh ke kutuk kalau orang tu jahat, ustaz? Orang tu minum arak, orang tu rasuah, orang tu tidak adil, kalau dia jadi pemimpin dia zalim, boleh ke kutuk, ustaz? Ni jawapan dia. Boleh mengutuk. Bawa-bawa tenang lah. Oh, dengar-dengar tu lapang dada, ustaz. Hobi saya tercapai katanya. Agak-agak sikit bro. Nanti ustaz. Boleh mengutuk, tetapi yang dikutuk adalah orang yang bersifat tercela. Boleh kutuk, tapi yang nak dikutuk tu ialah orang yang perangai dia tak elok lah. Tetapi nanti kita akan jumpa pandangan Imam Ghazali. Nanti dulu saya akan cerita step by step lah. Boleh kutuk, boleh hina, boleh keji, syaratnya orang yang tercela lah. Kalau orang baik, asasnya tadi orang baik-baik, tak boleh lah kan. Kita maki ulama, kita maki orang kampung kita yang memang terkenal kebaikannya, kita maki jiran kita yang memang kita tahu dia baik kan. Itu tak boleh lah. Tapi boleh hina orang yang tercela. Seperti saya bagi contoh bagi kita faham lah. Seperti Allah telah melaknat orang yang zalim, Allah melaknat orang yang kafir, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, orang Kristian kan, di atas kekufuran dan kedegilan mereka di zaman Nabi-Nabi dulu. Allah melaknat orang yang fasik. Allah melaknat orang yang mereka cipta patung untuk disembah atau dipanggil patung-patung berhala. Ini antara kategori orang yang boleh dicela. Bukan maksudnya wajib dicela. Kena faham tu. Maknanya bolehlah kalau kita nak marah orang yang buat zalim, orang-orang kafir yang jahat. Sebab ada orang kafir yang baik kan. Ada orang kafir yang jahat. Ataupun kita cela orang Yahudi, Nasrani,
Yahudi ni kan, yalah, walaupun adalah mungkin segelintir Yahudi yang baik, yang tak ganggu orang Islam kan. Dia Yahudi yang jahat ni dipanggil Zionis, kan, dipanggil Zionis, macam yang berlaku di Palestin tu, yang tembak orang Islam Palestin dan macam-macam. Jadi itu kelompok yang kita boleh hina mereka, sebab mereka juga dihina oleh Allah. Itu asas. Bukan maksudnya ada lesen besar, wajib, bukan wajib hina. Boleh lah kalau kita nak marah, nak kecam, boleh lah kan. Sebab mereka juga manusia yang pernah dihina oleh Allah, termasuk orang Islam yang fasik. Apa makna fasik? Fasik ni makna orang Islam yang sentiasa mengekalkan diri mereka dalam dosa. Kita jumpa je dia tengah buat dosa. Itu orang Islam yang fasik. Contohlah tak, dia selalu mendedahkan aurat. Katalah di jiran kita ke duk setaman kan, kalau jumpa kat luar ke dekat depan rumah ke, tak pernah tutup aurat. Itu dipanggil orang fasik. Dan dia terkenal tak pernah semayang umpamanya, sering berjudi, pergi beli nombor ke apa kan. Itu contoh, bukan saya tuduh, itu contoh kefahaman kita tentang orang fasik kan. Dan dia pula berbangga dengan dosa yang dia buat. Siap bangga lagi kan. Alah ustaz, saya tak semayang, okey je, sihat. Ustaz yang semayang pula sakit, apa hal? Dia bangga. Saya dedah aurat, okey je ustaz, tak ada kena petir pun. Nampak? Ini orang fasik lah. Dan dia berbangga dengan kefasikan. Sebab kita kena faham, dalam Islam ni dia ada banyak istilah. Ada yang dipanggil orang Islam. Orang Islam ni maknanya orang Islam lah yang mengucap 2 kalimah syahadah. Itu nama dia orang Islam. Ada dipanggil orang mukmin, mukmin wal mukminat. Orang Islam, orang beriman lelaki, orang beriman perempuan. Dipanggil mukminin wal mukminat. Itu orang beriman. Dia percaya, dia beragama Islam dan dia percaya dengan rukun-rukun iman dan dia melaksanakan. Itu orang beriman dia panggil. Macam kita lah, insya-Allah. Ada juga istilahnya dipanggil orang munafik. Ini pun orang Islam juga kan. Semua asal orang Islam. Orang munafik, tapi dia pandai berlakon lah. Kalau bahasa mudah tu macam sesumpah apa, dia ikut colour. Dia masuk colour hijau, masuk colour biru, masuk colour oren. Banyak agak jenis macam ni. Jenis sumpah-sumpah ni kan. Jangan nanti kena sumpah tak pasal-pasal je. Itu kena elak lah. Dan ada lagi istilahnya dipanggil orang munafik, kemudian orang asi. Asi ni makna pelaku maksiat. Dia rajin buat maksiat. Dia lebih kurang macam fasik jugalah kan. Dia rajin buat maksiat, suka dengan maksiat. Dengan benda baik dia tak suka. Pelik tak? Memang pelik lah. Tapi sebenarnya tak pelik pun, sebab memang ada orang macam tu kan. Dipanggil ahli maksiat. Dia dengan maksiat ni, orang kata menggeletar badan tu. Tak menyempat-nyempat nak buat. Itu dipanggil geng-geng maksiat. Baik, Kitab Kuning edisi 2019, muka surat 630. Terima kasih Kak Habibah Abdullah. Itu kitab satu lagi lah. Siapa yang ada boleh rujuk yang tu. Baik, sambung lagi bacaan. Maknanya, ingat asas. Asasnya haram menghina orang Islam dan boleh menghina orang-orang yang dipanggil yang tercela. Contohnya orang zalim, orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, fasik, pembuat patung dan sebagainya. Baik, sambung lagi. Adapun melaknat seorang secara langsung dengan menyebut sifat maksiatnya, misalnya Yahudi, Nasrani, orang zalim, penzina, pemahat patung, pencuri, pemakan riba, maka menurut zahir hadis ini tidak diharamkan. Dia tak ada apa pun. Dia sebenarnya statement ni sama macam yang saya ulas tadi. Maknanya
berdasarkan hadis Nabi, maknanya kita boleh boleh mencela orang-orang yang tadi itulah, peminum arak ke, orang suka berjudi, suka buat maksiat, orang yang buat patung, mengarahkan orang lain supaya syirik kan. Orang jahat ni lah asasnya boleh, saya ulang sekali lagi, asasnya boleh dicela golongan yang tercela ini. Asasnya boleh tau, bukan asasnya wajib. Jangan kata wajib lah kan, kalau tak cela berdosa, bukan. Maknanya kalau melibatkan kita nak maki hamun dia dengan kaedah yang betul di benar agama, itu diharuskan. Macam tu. Tetapi Imam Ghazali, ni saya kata pandangan Imam Ghazali tadi, sebab Imam Ghazali ni kan dia ahli tasawuf. Tasawuf ni makna orang yang kuat amalan hati ni lah kan, jenis banyak zikir, banyak selawat, banyak wirid, banyak menjaga hati, itu dipanggil ahli tasawuf. Kalau macam saya lah, tuan-tuan ibu mungkin tak lah kan, dan saya yang kurang menjaga hati ni, tu ahli tasawuf dipanggil. Ahli tasawuf kan, tasawuf kat mana tak tahulah. Na'udzubillah. Baik, tengok Imam Ghazali kata apa. Imam Ghazali kata secara tidak langsung menyatakannya haram, kecuali kalau ikut Imam Ghazali, kita cela yang tadi-tadi tu, yang kita listingkan tadi tu, haram juga. Itu Imam Ghazali bukan majoriti ulama lain. Majoriti ulama lain kata boleh. Tapi kan saya kata tadi, sebab Imam Ghazali ni dia kelompok ahli tasawuf yang betul-betul ialah menjaga hati kan, falsafah dan sebagainya. Dia kata tak boleh juga, kecuali dia kata orang yang sudah jelas mati dalam keadaan kekufuran, contoh Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Haman dan lain-lain. Okey, kita nampak dah kat sini kan, kita dapat dah dekat sini Imam Ghazali kata apa, tak boleh juga cela orang-orang yang tadi itu, kecuali memang orang yang sudah mati dan dia mati itu memang dalam kekufuran dan kedurhakaan. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Haman. Sebut betul-betul no? Haman, bukan Hamam. Dia ada dua, Hamam dengan Hamam. Hamam burung pati, Hamam jamban. Toilet, tu dipanggil Hamam kan. Kalau pergi Mesir, fin Hamam, mana jamban, tandas. Yang penasihat 25% tu namanya Haman. Haman, man Haman. Mereka ni kelompok yang memang sah matinya dalam kejahatan dan malahan dilaknat oleh Allah kan, macam kita baca surah Al-Lahab tu, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu kalau jenis manusia macam ni, Imam Ghazali kata yes, boleh dicela, sebab sah mereka sampai mati pun tidak bertaubat. Yang Imam Ghazali kata tadi, tak boleh dicela golongan yang kita listkan tadi itu, peminum arak, pemakan riba, perasuah, pemimpin zalim. Imam Ghazali kata ambil pendekatan mereka ni janganlah dicela, walaupun sebahagian besar ulama kata boleh dicela. Sebab apa? Pandangan Imam Ghazali dia ada hujah lah, ya. Apa hujahnya? Imam Ghazali beralasan sebabnya kutukan itu adalah menjauhkan orang dari rahmat Allah. Dan bila kita kutuk si Polan tu, yang dia tu berjudi, berzina, dedah aurat apa, kita kutuk,
Bila kita kutuk, maknanya seolah-olah itu satu doa kepada mereka yang kita kutuk tu lebih jauh dari rahmat Allah. Sedangkan kata Imam Ghazali, kita tidak tahu dengan pasti apa kesudahan orang yang fasik atau kafir itu. Nampak hujah Imam Ghazali tu? Cantiklah. Hujah Imam Ghazali pun ada benarnya. Hujah ulama' lain yang membenarkan mengutuk, menghina pun ada hujahnya juga, kan? Maknanya dua-dua boleh pakai. Tapi kalau kita nak ambil engkau, nak ambil, dia dekat-dekat PKP ni tersyasyul. Tersyashul banyak sikit. Aduh, kan? Jadi kalau kita nak lebih cantik, ambil Imam Ghazali punya pandangan. Mana hati-hati. Bahasa mudah dia kita doa yang baik-baik. Bahasa orang ini, bahasa orang hari ini, ya Allah, pasal apa aku susah nak sebut pagi ni, kan? Bahasa orang hari ni, tak apa Ustaz, kita doa yang baik-baik. Walaupun dia jahat Ustaz, kita doa yang baik-baik. Betul. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali kata kita tidak tahu endingnya macam mana. Nampak? Sebab ulama' kata manusia ni ada 4 kategori. Pertama, lahir kafir, mati kafir. Yang kedua, lahir Islam, matinya Islam. Yang ketiga, lahir Islam, na'udzubillah, matinya kafir. Dan yang keempat, lahir kafir, matinya Islam. Yang tu Imam Ghazali nak jaga tu. Kan, kita kutuk-kutuk si kafir tu ataupun orang jahat tu, kita tak tahu endingnya besok. Sebab itu Imam Ghazali kata yang boleh dicela orang yang dah sah matinya kafir. Macam orang geng-geng jahat tadi tu lah. Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau zaman Rasulullah tu ada Utbah, Syaibah, Rabi'ah. Kemudian siapa lagi? Geng 6 Jahannam tu. Yang macam Pirambi punya filem tu kan. Itu tak apa. Geng-geng yang dah sah matinya jahat. Matinya menentang agama. Matinya syirik. Itu boleh. Tapi kita tak tahu orang yang hidup lagi ni. Ending tu kita tak tahu kan. Sebab hidayah Allah tu mahal. Hidayah ni milik Allah. Kesempurnaan hidayah tu hanya ada pada Allah. Tuhan yang boleh beri dan boleh cabut pada siapa yang dia nak bagi dan dia nak cabut. Sebab itu kita yang sekarang ini, alhamdulillahi ta'ala, sudah pun Islam. Yalah, orang kata jangan confident lebih sangat. Doa kena ada. Ya Allah, Kau kekalkanlah hidayah yang ada dalam diri aku ni, ya Allah. Hidayah Islam yang ada dalam diri aku, anak isteri aku, suami aku, adik-beradik aku, kekalkanlah sampai kami mati bertemu Kau, ya Allah. Doa gitu. Sebab banyak dah manusia yang tercabut hidayah sekerat jalan. Dia lahir seorang Muslim tapi matinya kafir. Dan ada juga yang kita jumpa kafir piau punya, kuat menentang agama, tapi tiba-tiba menjadi asbab tertentu punca dapat hidayah, akhirnya dia memeluk Islam. Contoh macam ni lah, Cat Steven kan, menyanyi dulu Mak Saleh, kemudian dapat hidayah, masuk Islam, tukar nama jadi Yusof Islam. Kalau Yusof Aslam itu gerak khas the movie polis tembak-tembak tu. Hak ni Yusof Islam. Ramai yang masuk Islam kan. Banyaklah nama-nama lain. Ada yang sebut juga Neil Armstrong pun memeluk Islam katanya kan, walaupun bukti tak ada. Katanya dia dengar azan di bulan. Wallahu ta'ala alam. Kita doa yang terbaik kan. Kemudian ada juga laporan yang menyebut Michael Jackson juga pernah memeluk Islam kan. Mudah-mudahan, amin. Kita doa macam itulah. Lady Diana kan, ingat peristiwa tahun berapa di Perancis tu, yang dia katanya kena kejar dengan paparazzi, dia dengan Dodi Fayed tu kan, orang kaya Mesir pada masa itu.
yang berkenan dekat dia, dan katanya dia telah meluk Islam juga. InsyaAllah kita doa yang baik-baik. Jadi Imam Ghazali dia ambil orang kata pendekatan macam tu lah. Kan dia ambil pendekatan macam tu, maknanya sebab kita tak tahu endingnya tu. Endingnya tu tak. Endingnya tu kita tak tahu. Jadi sebab itu jagalah lisan. Ya, jaga lisan, muslimin-muslimat, semua sahabat yang bersama live pada pagi ni, 40 orang lebih daripada Malaysia, daripada Singapura, saya sangat hargai, terima kasih banyak. Teruskan bersama sampai tamat siaran kita pukul 11 saat lagi. Bawa-bawa tenang. Malam ni kita jumpa lagi kuliah. Kan? Okey, so balik cerita Imam Ghazali tadi, maknanya dia mengambil pendekatan jangan dikutuk juga, sebab kita tak tahu ending manusia. Jadi tapi ialah untuk melakukan apa yang Imam Ghazali sebut ni, mana kita tahan diri kita, itu satu cabaran yang besar lah. Kan? Yalah, kita geram kat orang tu, ustaz saya tak boleh tahan ustaz. Dapat maki sekali pun jadi lah. Kita kan, saya. Tapi kalau kita boleh sabar, jangan dimaki hina orang tu, tapi kita doakan yang baik-baik. Ya Allah, aku ada jiran, dia bukan Islam ya Allah, ataupun dia orang Islam tapi dia jauh daripada rahmat Engkau ya Allah, dia kurang solat, dia kurang jaga aurat, bla 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 bla. Ya Allah, Kau campaklah hidayah pada jiran aku ya Allah. Oh, kalau boleh yang ini tuan-tuan, A+ dia panggil. Oh, memang terbaik lah kan, kalau kita boleh doa-doakan manusia macam ni. Oh, cantik tuan kan. Macam ni lah Ustaz Abid Liu selalu cakap kan. Dia kata Allah sayang kita semua. Termasuk juga kita doakan pada yang bukan Islam supaya dia dapat hidayah satu hari nanti. Dan ingat, tugas kita juga adalah mengajak orang bukan Islam untuk menganut Islam kan. Dah kita tak mampu nak mengajak, kita doakan. Kan cantik macam tu kan. Doakan hidayah untuk mereka. Saya percayalah tuan-tuan ibu-ibu ada jiran yang Cina, yang India, yang bukan Islam. Saya pun ada jiran ujung dengan depan saya ni yang Cina dan India ada. Kita juga maybe ada kawan-kawan pejabat kita, kawan sekolah kita kan, yang bukan Islam. So sebagai orang kata hubungan kemanusiaan tu kena jagalah sesama manusia kan. Tapi dari sudut agama kita doakan mereka. Saya ada kawan masa sekolah rendah dulu, perempuan Cina, nama dia saya ingat sampai hari ni, Lau Puyen. Nama dia Lau Puyen, sekolah rendah. Ya, masa tu kita pun tak jadi ustaz lagi kan, wahara lagi masa tu. Kadang kita musik juga, kita kata, Puyen, lu tak mau masuk Islam? Masa tu dakwah cara ganas punya kan. jenis apa, main brutal begitu, tak ada hikmah lagi. Masa budak-budak kan, mana reti. Ingat lagi. Lepas tu kalau dia gombak, kita ada satu kawan Cina nama Kong Takwa. Dia sebenarnya nama dia Kong Takwah. Tapi saya kalau jumpa dia, kadang-kadang dia tengok, saya punya live kuliah ni kadang dia tengok. Tak tahulah, saya tak perasan lah kalau dia tengok ke tak hari ni. Tapi kadang dia rajin tengok. Saya kalau jumpa dia, saya akan cakap, Kong, lu bila mau bertakwa nama lu punya nama pun Kong Takwa kan. Dia jawab apa? InsyaAllah Ustaz, doakan Rana. Itu aku tak tahan. Dia jawab, InsyaAllah Ustaz, doakan Ana. Jam kepala otak tuan. Saya kata, tak apa Kong, saya doa satu hari nanti awak akan memeluk Islam. Dia jawab pula, amin. Sudah tuan kan. Macam tu, yalah, at least kita menyampaikan. Nanti kalau dia dakwa kita macam mana? Dia dakwa kita di akhirat besok kan. Dia kata, ini ustaz dulu saya kawan sama dia, sekali pun dia tak pernah ajak saya masuk Islam. Mampus aku nak jawab tuan. Jadi apa pun at least doakan. Boleh no? Cantik tuan. Agama Islam kita ni very smart lah. Sangat cantik kan. Okey, panjang huraian tuan, naik semangat ni kan. Sambung kita. So maknanya apa yang Imam Ghazali sebut tadi,
benda tu kita kena jagalah. Imam Ghazali dia ada pandangannya. Baik, yang boleh dikutuk kata Imam Ghazali orang yang sudah jelas dia mati dalam keadaan durhaka dan seumpamanya. Macam tadilah Abu Jahal, Abu Lahab, Firaun dan sebagainya. Baik, sambung bacaan. Adapun Imam Ghazali melanjutkan keterangannya dengan mengatakan, adapun adanya orang-orang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyebut identitinya secara langsung, hal itu boleh jadi ia telah mengetahui akan kematian mereka dalam kekafiran. Dia bagi hujah gitu pula. Kan kalau kita buka sirah, nanti kita jumpa ni. Nanti kita akan jumpa. Ada orang yang Nabi kutuk hidup-hidup punya. Kan? Nabi hina dia hidup-hidup. Dia orang kafir. Jadi Imam Ghazali kata, mungkin Rasulullah buat begitu sebab ialah Rasulullah ni kan dia Nabi, dia Rasul, dia ada kasyaf, dia ada pandangan kenabian, dia boleh tembus tengok orang ni macam mana, orang ni macam mana, orang ni mati dia macam mana besok. Allah bagi ilmu tu pada Nabi kan. Jadi Imam Ghazali kata Nabi kutuk-kutuk tu masih hidup tu, maknanya kemungkinan Rasulullah tahu orang itu ending dia macam mana. Mungkin orang tu ending dia tetap dalam kekafiran, sebab itu Nabi hina orang tu. Contoh itu pandangan Imam Ghazali. Dan mengambil kira pula pandangan dia tadi, maknanya kita jangan buat begitu sebab kita tak tahu ending orang. Kita tak tahu penamat hidup manusia tu macam mana. Rasulullah dia mungkin dah tahu kan, Allah bagi ilmu tu kat dia. Itu yang dia boleh buat. Kita sebab tak tahu, so tak salah hina sangat kan. Ataupun kita doa yang baik-baik, insya-Allah. Okey, sambung lagi. Ia menerangkan lagi, yang hampir sama dengan kutukan ialah doa kejahatan atas seseorang, sehingga termasuk doa atas orang yang zalim, umpamanya, semoga Allah tidak mengurnai kesihatan kepadamu, semoga Allah tidak menyelamatkan kamu. Ini antara doa yang Imam Ghazali kata tak bagus jugalah kan. Kita doa, Ustaz, saya geram betul dengan mamat tu Ustaz, semayang tidak apa tidak, saya doakan dia gaut Ustaz. Bang, jangan bang. Imam Ghazali kata tak baik begitu. Kalau boleh kita doa yang baik-baik. Bila tu? Tapi yang tu tengok tak? Tapi bulan 8. Ada pengumuman khas tentang darurat pukul 11 pagi ni. Kebetulan ada yang iklan sekejap nah. Sebab benda ni melibatkan semua rakyat Malaysia. So habis kuliah kita ngam pukul 11, terus buka TV. Kalau tengok kat saya tak adalah pengumuman tu sebab saya bukan Perdana Menteri. Saya PM tepi je kan. Jadi pukul 11 ni ada pengumuman khas tentang isu darurat. Sebab saya pun dah dapat dah pagi tadi ada viral-viral tentang surat yang dikeluar oleh pejabat Istana Negara kan. Sebab mengambil kira pandemik COVID yang setiap hari makin meningkat, 1,000, 2,000, 3,000 pun ada cecah baru ni. Jadi ada percadangan untuk diadakan darurat. Tapi konsep darurat tu kita tak tahu macam mana lah. Cuma paling awal kalau ikut surat istana tu Ogos, lambat lagi lah Ogos besok. Tapi kemungkinan boleh jadi awal, bergantung pada situasi semasa, bergantung pada jumlah COVID semasa. Jadi maknanya kita jangan panik lah. Jangan terus serbu giant pula lagi, borong satu giant tak payah, nanya ke orang lain pula, jadi haram dan berdosa pula kan. Bawa-bawa tenang, kita relax, kita doa yang baik-baik, ikut SOP yang ada, itu saja kan. Kerajaan biar kerja dia, kita rakyat buat kerja kita lah. Lari topik sikit kan. So tunggu pukul 11. Itu saja. So maknanya tadi
Imam Ghazali kata termasuk benda yang tak elok kita doakan orang dengan benda tak baik. Semoga biar dia sakit Ustaz, biar dia kena petir Ustaz, biar dia tak boleh berjalan 3 bulan. Janganlah tuan-tuan. Siapa kita nak doakan orang-orang jahat macam tu, kan? Sebab pegang je kunci hidayah tadi tu, kan? Mana tahu orang tu dapat hidayah, dah ramai-ramai doakan dia dengan hidayah, Allah ketuk hati dia, satu hari dia dapat. Dan bila dia dapat memeluk Islam, entah-entah dia lebih baik daripada kita, mana tahu. Kena ingat, orang kafir yang memeluk Islam, kata ulama, dia mengucap saja 2 kalimah syahadah, semua dosa dia habis. Macam kita yang dah Islam 40 tahun ni macam ni agak-agak. Dosa menimbun tak? Orang kafir yang baru masuk Islam, dia mengucap saja, ulama kata dia jadi macam baby baru lahir, bersih, ya Allah ya Tuhan. Kita dosa banyak. Sebab itu buat-buat tenang, relax, doa yang baik-baik. Tak salah doa orang tu kena gaut ke, pelik-pelik kita ni, kan. Doa orang tu kena peti ke, tak payahlah. Kita doa yang elok-elok je, biar kita hidup di dunia ni harmoni. Walaupun jiran kita ke apa bukan Islam ke, Yahudi ke, Kristian ke dia, kan, Islam dah ajar kaedah yang terbaik. Macam tu. Semua yang tersebut adalah tidak terpuji adanya. Kan, maknanya kita doa yang macam tu tak baguslah, kata Imam Ghazali. Termasuk juga mengutuk binatang dan benda-benda mati yang tidak bernyawa, yang juga adalah tidak terpuji. Sampai tahap Imam Ghazali kata kita kutuk binatang dan kutuk benda tak bernyawa pun tak bagus sebenarnya dari sudut tasawuf. Saya ulang balik, tak bagus dari sudut tasawuf. Macam tu. Kita jalan-jalan tersepak batu, celaka betul batu ni. Apa kerja pergi duduk tengah jalan? Tak bagus. Walaupun benda tu tak bernyawa, kan, macam batu, pokok bernyawa lah. Macam batu ke, ada jaring ke tengah jalan, kita terlanggar paku, kita maki paku tu, kau ni dah habis duit aku RM30, tempek tayar ni pula akan bocor. Tak bagus. Termasuk mengutuk binatang. Contoh. Tuan-tuan jangan gelak ni saya bagi contoh. Kita kata babi, betul babi ni. Contoh pun tak bagus. Kan macam baru ni viral banjir, kan. Ada babi berenang dalam air banjir tu, kan. Lembu berenang. Jangan kita kutuk-kutuk binatang tu. Doakan, ya Allah, kesian lembu kebau ni, kesian babi ni berenang, kan. Berenang berjemaah pula tu. Kan, diorang kan hidup berjemaah. Berenang, dia cari tempat perlindungan, kan, kesian. Kita doa macam tu. Jangan padan muka babi tu. Jangan, tuan-tuan. Dia pun makhluk juga, kan. Tengok orang belajar tasawuf ni memang tabik spring lah, kan. Memang diorang punya etika, adab tertib tu, lama tuan-tuan, memang lah. Okey. Ada satu soalan ni. Minta maaf saya akan tengok soalan saja. Yang komen yang apa tu saya ucap terima kasih banyak. Saya tak dan nak baca sebab kita nak kejar masa juga, kan. Kita nak raikan orang nak mengaji, kan. Yang selalu saya baca-baca komen tu, yang tu malam-malam lah. Kita punya kuliah santai tu, insya-Allah. Dia kata soalannya tadi mana pula hilang. Siti Isa tanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, kita dibangkitkan di syurga dalam usia 30-an. Berapa ke usia kita dibangkitkan di akhirat? Yang banyak kita dengar ialah kita masuk syurga dalam usia yang dimudakan Allah. Maknanya ada riwayat menyebut kalau yang lelaki sekitar 33 tahun atau 35 tahun. Itulah umurnya Nabi Isa alaihissalam. Lebih kurang 30-an.
Yang perempuan ada riwayat sebut sweet 17. Sweet 17 bang, jangan main-main kan. Itu ibu-ibu jangan berangan sangat tu. Sekarang dah 40-an 50-an dah tu, bukan 17 dah, 71. Kan. Jadi soalan akak tadi, berapa umur kita di padang mahsyar tu? Itu kot soalannya kan. Yang itu saya tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Belum lagi saya tak tahulah, kalau mungkin saya mengaji kurang, tak jumpa lagi lah riwayat padang mahsyar pun umur kita 30-an juga atau 17 tahun juga. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau ke syurga, yang tu ada. Umur kita jadi muda lah. Kan? Itu pun ada hikmah yang Allah buat kenapa kita dimudakan di dalam syurga besok. Tapi untuk umur dia bangkit, wallahu ta'ala a'lam, itu saya tak boleh nak jawab lah. Saya tak tahu jawapannya. Sama ada umur asal kita mati ke, ataupun memang Allah samakan semua umur ke, wallahu ta'ala a'lam. Cantik kat soalan tu. Mungkin jadi ilmu untuk saya mencari juga lepas ni kan. Kod-kod saya terjumpa ke, nanti kita share lah. Tapi buat masa ni saya tak tahulah. Yang saya tahu yang ilmu pula dah, umur kita dalam syurga besok insya-Allah. Okey, sambung bacaan. Habis dah tajuk tu. Fasal tu dah habis. Maknanya kesimpulan yang kita ambil daripada fasal pertama tadi, boleh hina kalau nak hina, tapi lagi cantik kita tahan diri kita, sabar, dan kita doa yang baik-baik untuk orang-orang yang melakukan kejahatan tadi, supaya mereka juga menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, sambung lagi. Fasal yang kedua. Abu Ja'far An-Nahas. Ni orang Melayu dengar Nahas ni, kan? Orang Arab nama dia gitu, An-Nahas. Menghikayatkan pendapat sebahagian ulama yang menyatakan, iza la'anal insan ma la yastahiqqul la'an, ma la yastahiqqul la'na, fal yubadir biqawlihi illa an yakuna la yastahiq. Yang bermaksud, ini kata-kata ulama ya. Ini kata-kata ulama. Apabila seorang telah mengutuk sesuatu yang tidak semestinya untuk dilaknat, maka hendaklah ia segera mengucapkan kecuali yang tidak berhak dikutuk atau dilaknat. Kan contoh gini lah, kita nak laknat si A je, tiba-tiba kita pukul rata satu kampung. Celaka betul orang kampung ni. Sepatutnya celaka tu bukan pada satu kampung. Ini contoh nak pergi faham berdasarkan keterangan tadi lah. Kita nak maki hamun si A tu je dekat kampung tu, tapi kita naik angin, celaka betul orang kampung ni, mangkuk ayun. Kalau dah terlajak cakap macam tu, kita kena tarik balik ucapannya dengan menyebut kecelakaan tu sepatutnya hanya untuk si A saja, bukan satu kampung. Lebih kurang macam itulah. Mana istighfar, tarik balik. Sebab laknat itu bukan untuk satu kampung sebenarnya, tapi untuk si A tu saja. Boleh faham no? Contoh dia gitulah. Sebab itu, apa pun sebenarnya sahabat sekalian, tuan-tuan, ibu-ibu yang bersama hari ni, Islam dah ajar kita lama dah, tolong jaga lisan. Dan saya rasa kita pun pernah bincang ni dalam kitab ni, menjaga lisan. Saya rasa kita dah bincang dah, kan? Dalam kuliah kita di Masjid Al-Falah, kan? Di Dewan Fatimah Zahra kita. Ui, lama tak pergi Dewan, rindu pula rasa, kan? Kursi kita warna oranye kuning tu kan, rindu pula rasa. InsyaAllah lah, doa kita semua Allah permudahkan, insyaAllah, amin. Allahu Akbar. Kadang-kadang tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tiba-tiba rasa macam nak sebab pula kan.
kadang-kadang kita terfikir kan, bila jadi COVID ni, lepas tu sambung PKP, PKPB, PKPP ni beberapa tempat juga, dan nak isytihar darurat pula bulan 8 ni kan. Kadang-kadang kita terfikir, ya Allah, apalah dosa kami ya Allah kan, sampai kau hukum kami macam ni kan. Bukan kita nak salahkan Allah, tidak, tapi maknanya memang itu yang Allah dah atur. Cuma kita sebagai manusia yang beriman bermuhasabah. Kan kadang kita fikir, ya Allah, adakah ini sebab dosa kami ya Allah jadi macam ni? Kita muhasabah. Benda tu bagus untuk kita sebenarnya, muhasabah diri kan, supaya bila apa pun berlaku kita ambil pengajaran, ambil iktibar. Contoh yang terjadi beberapa hari lepas di Indonesia kan, pesawat Sriwijaya SJ182, kita ambil iktibar. Itulah kematian, itulah ketentuan Allah. Kita suka ke, kita sedih ke, kalau Allah takdirkan itu terjadi, tak ada siapa pun boleh halang kan. Walaupun diviralkan pilotnya sangat hebat, pilot yang beriman, Kapten Afwan namanya kan, kopiah tak tinggal, solatnya tidak tinggal, rajin infak, rajin bagi duit dekat siapa tu, tukang-tukang cuci kapal terbang tu kan, pekerja-pekerja di dalam kapal terbang, dia rajin bagi duit. Akhirnya Allah ambil dia dalam usia dia 50 tahun. 10 tahun dah dia jadi pilot kan. Jadi ambil iktibar lah, maknanya itulah kematian kita. Kita sayang kot mana pun dia akan mati, kita benci kot mana pun orang tu akan mati, kita suka macam mana pun, bila takdir Allah berlaku, kita tak boleh buat apa-apa. Nampak? Itu maksud saya tadi. Bukan kita nak salahkan Tuhan, kita tak boleh salahkan Allah kan. Sebab kita kena redha apa saja ketentuan dia. Tapi dalam redha tu kita kena learn something. Bila jadi COVID, kita belajar sesuatu. Bila jadi baru ni pesawat tu jatuh, 56 orang dalam tu, dengan baby yang kecil pun ada, kanak-kanak pun ada, orang tua pun ada kan. Kita ambil iktibar. Bila jadi sesuatu banjir umpamanya di Malaysia, di Kelantan, di Johor, di Terengganu, di Pahang paling teruk juga kan, kita ambil pengajaran. Bila Allah nak sesuatu tu jadi, kun fayakun, Allahu Akbar. Memang kesian kan. Ada yang, kalau kita tengok Ustazah Asma Harun punya live tu, petang-petang dia pergi ke pusat-pusat banjir ni, ada yang bergantung, mengikat badannya di pokok selama berbelas jam, ada yang berlindung di atas shieling rumah, atas bumbung, menunggu bantuan, menunggu air surut berhari-hari. Allahu Akbar. Dalam keadaan kita di rumah kita tak banjir, ada aircon, sejuk, makanan cukup, kena bantulah. Ya, kita bantulah. Kalau tak bantu duit pun, tak boleh nak pergi pun, bantu dengan doa. Jangan langsung tak mendoakan. Teruk kita kalau macam tu kan. Sebab Allah buat sesuatu tu ada hikmah untuk kita belajar, kita ambil pengajaran, insya-Allah. So maknanya jaga lidah kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan dan keampunan kepada kita semua, insya-Allah. View makin tinggi pula, 56 orang. Alhamdulillah, terima kasih. Yang baru masuk pun tak apa kan, yang sharing terima kasih, yang menunggu sampai habis. Macam best je kuliah ustaz kan, macam best. Ustaz Rahim jangan perasan sangat kan. Apa pun saya syukur, menghargailah semua yang bersama daripada mula sampai habis, yang tak pernah jemu kan. Bukan kuliah saya je lah, semua kuliah-kuliah ustaz-ustaz yang lain juga, insya-Allah. So maknanya balik cerita tadi, kalau dah terlajak, kita tarik balik handbrake. Sebab itu Islam ajar kita tolong jaga lisan kan, tolong jaga lidah. Jangan
ialah orang kata terlajak sangat, jangan laju sangat. Cuba refresh balik hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata ramai manusia, ramai, ya, bukan seorang dua lah, maknanya ramai manusia, kata Nabi, yang akan diseret secara meniarap, tertiarap, diseret, terlentang macam tu, meniarap, macam baby meniarap tu, lepas tu tarik ke neraka. Sampai depan pintu neraka, dihumban oleh malaikat yang menjaga neraka tu, humban ke dalam. Sebab apa? Nabi kata ramai orang yang diheret dan diseret dan dihumban ke dalam neraka sebab apa yang terdapat di antara dua bibir mereka, iaitu lidah. Sebab lidah, orang Melayu panggil mulut, lisan, percakapan, pertuturan, ramai orang dihumban ke dalam api neraka, wal-iyazubillah. Boleh faham? Saya ingat diri saya ni, sebab lidah ni ramai orang masuk neraka. Oh, jangan buat pasal. Pasal apa? Membawang, memfitnah, mencela orang yang tak sepatutnya dia cela, menghina orang yang tak sepatutnya dia hina, memaki hamun, mencarut, berkata benda tak elok, bercakap tipu, memfitnah, mengeji. Oh ya Allah Tuhan, banyaknya dosa daripada mulut, daripada lidah yang orang Melayu kata tidak bertulang. Kan? Allahu Akbar. Jagalah tuan-tuan ni, ibu sekalian. Lidah kita ni tak ada tulang. Bila kita pegang gitu kan, lembut aja. Dia boleh dikepak-kepak, tak ada tulang. Kan? Kalau tangan ni tak boleh kepak sebarangan, tak lagi perap, syahid. Patah tebu jawabnya. Tapi lidah kita ni, dia boleh kona lipat kot mana pun. Kan? Dia boleh kona kiri, kona kanan, naik ke atas, naik ke bawah. Maknanya apa? Baca Quran pun dia boleh, berzikir pun dia boleh, berselawat pun dia boleh, membawang pun dia boleh, fitnah orang pun boleh. Boleh lah, segala-galanya dia boleh. Nampak penangan lidah tu jangan buat pasal. Kan? Dia punya penangan dia jangan buat pasal. Ya Allah Tuhan. Ya. InsyaAllah. Doakan sama-sama. Raudatul Muslimah sikit lah, saya baca komen sikit. Alhamdulillah jemaah Masjid Al-Falah ramai menyumbang melalui 3 NGO. Al-Azhar Care, Ustaz Ali Mahari, Geng Ustaz, Ustaz Farhan, DRL Fawaz, Ustazah Muzayanah. Betul, saya setuju Kak Hajar Salwa. Saya pun baru ni ada orang bagi zakat. Ni saya nak sebut sikit. Ada geng Muslimah Al-Falah juga sebenarnya, bukan bagi zakat kat saya. Dia bank in duit, dia tanya saya, Ustaz boleh tak tolong uruskan zakat saya? Saya kata boleh. Dan sebenarnya masa kuliah-kuliah biasa di masjid pun, Al-Falah pun dia selalu bagi juga kan. Saya tak sebutlah namanya siapa kan. Mungkin dia menonton ke. Jadi sebabkan sekarang ni musim banjir, saya dah tanya sahabat saya yang bekerja di pusat zakat, Ustaz, saya kata boleh tak duit zakat kita bagi pada mangsa banjir, ataupun NGO yang menguruskan, NGO lah yang menguruskan masa-masa banjir ni, nak bagi duit ke, nak beli dapur yang telah hanyut ke, nak beli tilam, selimut, kain batik, kain pelikat. Dia kata boleh atas asnaf fi sabilillah. Dan dua NGO yang Hajar Salwa sebut tadi, saya bagi ke situ kan, dekat tapi saya melalui Ustaz Abu Jihad lah. Tapi sama je, Al-Azhar Care juga. Al-Azhar Care juga. Kemudian dengan Ustaz Farhan, NGO geng Ustaz lah, Ustaz Mahdi Suki, semua tu satu geng lah kami. Dan Ustazah Muzayanah juga ada NGO-nya masing-masing. Ustazah Asma' pun ada. Banyak, sebenarnya sangat banyak. Kita bagilah sikit. Kalau tak ada zakat pun, duit infak kita bagilah. Kan? Alhamdulillah. Sebab tu saya kata, rakyat Malaysia ni sangat prihatin, sangat baik, sangat jujur, sangat ringan tulang. Kan? Orang kata sangat membantulah
kan, membantulah apa-apa juga yang boleh kita bantu. Memang orang-orang Malaysia ni sangat terbaik. Ustaz, macam mana kalau ada setengah ustaz ceramah tak jaga lidah, maki-maki, apa hukum dia tu? Soalan maut ni. Radatul Muslimah. Ada juga jemaah tanya pasal zakat. Alhamdulillah dapat jawapan. Ya, itu jawapan dia. Maknanya duit zakat kita boleh beri pada NGO yang menguruskan mangsa banjir, kita boleh bagi situ. Besar pahala insya-Allah. Alright, itu dah terjawab. Soalan tadi daripada Nik Syarifah. Maut soalan ni. Seram aku nak jawab. Kan, macam mana ustaz-ustaz yang maki hamun dalam kuliahnya, bercakap kasar, ada juga yang minta maaf sebut cakap kotor kan. Ini saya minta maaf ya, ini pandangan peribadi saya. Tak baguslah. Pandangan peribadi saya sangat tidak cantik. Tapi kena tahu beza. Ada ustaz yang memang perwatakannya kasar, ceramah dia berapi, tapi dia tak cakap kotor pun, dia tak cakap benda-benda tak elok. Itu tak apalah, memang style dia begitu kan. Jekah orang suka tempik, itu style dia. Macam saya, tuan-tuan ibu-ibu tahulah jenis slow motion, slow and steady kan, bob-bob tenang, macam tu. Tapi kalau tanya soalan tu pada saya, peribadi saya pun saya tidak gemar dan saya tidak bersetuju kalau ada ustaz yang ni, saya tak kata mana-mana ustaz saya pun tak tahu siapa ustaz tu. Jadi tak baguslah kita cakap kotor, cakap hina dalam kuliah kan, menyebut identiti, sebut nama orang, lepas tu tembak orang tu kau-kau. Sebenarnya tak cantik lah kan. Sebab uslub dakwah tu tak kena. Uslub dakwah maknanya kaedah kita berdakwah. Saya minta maaf ya, saya sebut benda ni bukan saya nak kata alah ustaz macam bagus sangat dah. Saya bukan kata saya bagus, dan saya tak kata juga ustaz lain tidak bagus. Maknanya kita ambil pendekatan macam ni. Dakwah ni dia macam ni lah. Ni maknanya kitab ni kalau saya dah pegang macam ni, maknanya dah tutup lah tu. Dah, sebab macam ni dia dah masuk fasa ketiga. Fasa ketiga ni panjang. Jadi tu yang saya kona sikit tadi tu, hujung-hujung tu. So mana saya punya penanda ni, ni. So maknanya fasa ketiga ni kita sambung 2 minggu akan datang lah. Saya nak tutup kuliah pagi ni macam ni. Bila kita baca Fatihah, surah Fatihah yang kita baca 17 kali tu dalam solat yang fardu, 17 kali kan. Fatihah pula ada 7 ayat. Start daripada Bismillah tu ayat pertama lah, kalau ikut pandangan Imam Syafi'i. Bismillah tu ayat pertama lah. Start daripada Bismillah sampailah waladdallin, 7 ayat. Ulama ajar kita ayat Fatihah ni sebenarnya konsepnya mengajar kita ilmu macam mana nak berdakwah, macam mana nak bagi kuliah, macam mana nak menyebarkan Islam, macam mana nak ajak masyarakat dengan teknik dakwah yang betul. Apa bendanya? Kalau ibu-ibu perhati 7 ayat Fatihah, semua hujung ayat tu sama ada penutup dia huruf mim atau nun sahaja. Mim dan nun sahaja. Kita tengok satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim, mim. Hujung ni mim. Ar-Rahim, mim. Alhamdulillahirabbil alamin, nun. Alamin, nun. Ar-Rahmanirrahim, mim. Malik yaumiddin, nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nun. Waladdallin, nun. Mim dan nun ni, mim ni kalau kita belajar tajwid, mim. Cuba tengok mulut saya. Jangan tengok lama sangat. Mim. Mim. Bila mim, tengok mim, tutup. Nun. Nun, buka. Mim tutup, nun buka. Itulah dakwah. Bukan semua benda tak boleh cakap, dan bukan semua benda kena cakap. Nampak? Dakwah. So, maki hamun di khalayak itu adab yang tak cantik.
sebut identiti manusia, mention nama orang tu, lepas tu kutuk pula dalam kuliah, lagi tak cantik. Saya tak tuduh lah ustaz mana yang buat, tapi kalau ada, saya rendah diri, merayu, tak salah, tak usah buat lah, nanti merosakkan masyarakat. Masyarakat akan pandang serong kan, apa ustaz ni maki orang depan-depan live Facebook lagi. Oi, jangan buat pasal tuan, jangan. Kita nak menegur pun ada adab kan. Jadi itu yang saya boleh sebut lah. Jadi bawa-bawa tenang. Okey, duit KWSP yang kita dapat tu kena bayar zakat tak? Duit KWSP kena bayar zakat bila kita keluarkan itu cukup haulnya. Contoh gini, sekejap je. Saya tahu tuan-tuan ibu-ibu dah menggeletar, dah nak dengar pengumuman darurat tu. Sekejap je. Sat. Okey. Sekejap. Okey. Siapa yang bawa keluar duit KWSP dengan katalah duit dia ada 100,000 ke dalam tu, kalau dia bawa keluar, nisabnya yang dia nak kena zakat tu mestilah berjumlah RM15,762. Tolong catat dekat komen tu, jumlah duit KWSP yang kita bawa keluar yang cukup nisabnya yang kena bayar zakat ialah RM15,762 baru kena zakat. Bermaksud kalau kita bawa keluar kurang daripada itu, tak wajib zakat. Katalah bawa keluar RM14,000, tak adalah kena zakat. Nisabnya ialah RM15,762. Ustaz, mana dah tahunya pula ustaz? Tak, ini saya rujuk pada pusat zakat. Kawan saya yang kerja pusat zakat tu, yang cerita banjir tadi tu lah, duit zakat untuk banjir tadi tu kan, sahabat yang sama lah. Dia beritahu. Sebab ada orang tanya saya pun tak boleh jawab. Jadi bab zakat ni saya rujuk pada dia. Jadi dia kata kalau kita bawa keluar duit dengan jumlah RM15,762 baru kena zakat. Kurang daripada itu tak kena. Jelas. So itu saja untuk pagi ni. Kan. Jumlah duit KWSP yang dia bawa keluar adalah RM15,700 based on RM100,000. Tak, RM100,000 tu saya bagi contoh aja. Bukan maksudnya RM100,000 bawa keluar RM15,000 kena zakat. Bukan. Maksud dia macam ni. Tak kira lah duit kita dalam KWSP tu ada berapa pun, kalau kita bawa keluar RM15,762 baru dizakatkan. 25% lah. Kalau kurang, tak adalah zakatnya. Kalau lebih daripada itu, lagilah dizakatkan. Itu maksudnya. RM100,000 tu saya bagi contoh ya, bukan itu sandaran dia. Duit kita dalam KWSP tak kira lah berapa pun, tapi kalau kita bawa keluar dengan jumlah RM15,762 tadi, baru dia zakat. Kalau kurang, tak wajib zakat. Ada faham? Itu macam. So, Nurul Sakinah tulis tu betul. Kan? Terima kasih banyak. Okey. So, kalau ada nak uruskan duit zakat ke apa, bolehlah PM tepi. Kan? Zakat emas ni dia kena rojok balik. Zakat emas. Sebab zakat emas ni dia negeri tak sama tau. Ada yang macam Selangor 800 gram yang kita pakai di badan ni baru dizakat. Macam itulah lebih kurang. Kena semak balik sebab dia based on negeri juga. Dia tak sama kiraan gram dia tu. Kalau Selangor banyak ni kena zakat. Kalau kurang tak kena. Kan, kalau negeri lain macam ni pula, dia tak sama tau. Saya dah check dah. Pahang lain, Selangor lain, Kedah lain. Itu bab-bab zakat emas ni kena refer balik pada pusat zakat negeri masing-masing lah. Nanti kalau saya sebutkan, saya pun tak ingat berapa jumlah tepatnya, berapa gram tu, tapi boleh refer balik.
Senang aja, kita buka online pusat zakat Selangor umpamanya kan, ataupun pusat zakat wilayah. Lepas tu klik pada bahagian zakat emas, perak, situ ada detail kan. Sebab saya pun tak ingat semua dalam kepala. Mana yang apa, kita rojok dulu insya-Allah. So jam pun dah 11:05. Nak menunggu-nunggu PM kita belum keluar lagi ni. Yang ada Ustaz Rahim aja 4 gayanya. Jadi saya rasa itu dululah untuk pagi ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang menonton pagi ini daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Amerika Syarikat, ke mana. Terima kasih banyak. Semua juga warga muslimat Masjid Al-Falah, terima kasih. Rakan-rakan yang lain juga, terima kasih. Ingat, bawa-bawa tenang, doa yang baik-baik. InsyaAllah Allah Ta'ala ada dengan kita, jangan risau. Dialah boleh kun fayakun apa saja di dunia ni. Yang penting kita ikut aturan, ikut SOP yang ada oleh kementerian dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Terbaik. So kita jumpa lagi. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik sikit. Yang Siti Isa tulis tu betul dah. 15,762 tu kena zakat, yang kena USP 25%, 2.5%, bukan 25% tu, 2.5%. 25% tu banyak tu kan, mungkin tertinggal titik kat situ kot. 2.5% zakatnya. Baik, itu saja pembetulannya. Kita doa dulu insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.